dan saya telah tidak dapat peluang untuk berucap. Saya juga minta maaf kerana lewat sikit mengadakan persidangan ini kerana banyak perkara-perkara yang harus kita fikirkan dengan perkembangan semasa ini yang unprecedented, belum pernah lagi berlaku dalam sejarah tanah air kita, dan sudah tentu apa-apa keputusan dan langkah yang perlu dibuat mestilah difikirkan secara mendalam. Sehubungan dengan ini, maka seperti mana kita sedia maklum, parti kita, Parti UMNO, dan saya sebagai seorang anggota parti yang setia pada parti, maka parti telah membuat keputusan di mana parti menarik sokongan daripada Yang Amat Berhormat Tan Sri Mahyudin sebagai Perdana Menteri, tetapi parti masih menyokong Kerajaan Perikatan Nasional. Di samping itu, berdasarkan pada titah Duli Yang Maha Mulia, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong, amat jelas bahawa Kebawah Duli Tuanku murka dengan perkembangan yang berlaku seperti mana kita dapat lihat dalam baca dan teliti dalam kenyataan resmi yang telah dikeluarkan oleh Istana Negara. Perkara pokok yang telah disebutkan itu ialah ada tindakan-tindakan yang dilakukan yang tidak mengikut kehendak perlembagaan negara. Ini satu kenyataan yang dibuat berasaskan kepada prinsip yang begitu fundamental. Iaitu setiap daripada kita, lebih-lebih lagi sebagai seorang ahli parlimen, ayat pertama bila kita angkat sumpah ialah untuk memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan negara. Maka kalau ada sesuatu tindakan yang boleh bersifat sebagai tidak mengikuti perlembagaan negara, maka sebagai seorang yang telah mengangkat sumpah, maka menjadi tanggungjawab saya untuk mempertahankan perlembagaan negara sesuai dengan sumpah yang saya telah lafazkan. Saya suka juga menyatakan bahawa Fasal 3 Perlembagaan Parti UMNO tertera bahawa UMNO sentiasa mempertahankan sistem raja berperlembagaan. Ini merupakan salah satu daripada asas perjuangan kita. Berdasarkan kepada perkara-perkara yang saya telah sebutkan tadi, maka saya secara peribadi berpendapat bahawa Perdana Menteri mesti mengambil tanggungjawab atas apa yang telah berlaku sebagai ketua kerajaan. Saya pernah menjadi ketua kerajaan selama 9 tahun dan saya tahu bahawa urusan ini urusan antara Perdana Menteri dan Yang di-Pertuan Agong dan tidak boleh sebenarnya diwakili kepada menteri-menteri ataupun pada pihak yang lain. Berikutan dengan kemurkaan Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong ini, maka saya berpendirian bahawa Perdana Menteri Tan Sri Mahyudin mesti ambil tanggungjawab atas apa yang telah berlaku dan pilihan terbaik ialah untuk Tan Sri Mahyudin berundur secara kehormat kerana ini adalah satu yang mencerminkan bahawa Perdana Menteri mengambil tanggungjawab atas apa yang telah dilakukan atas nama kerajaannya. Walaupun berlaku oleh pihak-pihak yang lain, tetapi yang pokoknya tanggungjawabnya tak boleh diletakkan atas bahu yang lain. Dalam bahasa Inggeris, the buck stops with the Prime Minister. Sebab saya tahu
banyak perkara zaman saya jadi Perdana Menteri pun, saya terpaksa ambil tanggungjawab atas apa yang berlaku. Jadi itulah pendirian saya nak nyatakan sebagai ahli parlimen dan sebagai anggota parti, dan saya harap semua orang akan memahami akan pendirian ini. Pendirian saya bukan personal, bukan secara peribadi. Pendirian saya adalah soal prinsip fundamental dalam urusan kerajaan, terutama sekali kerajaan bersama-sama dengan parlimen, demokrasi parlimen dan raja berperlembagaan. Dan inilah cara kita mengendalikan sistem ini, sebab kalau ada pencanggahan yang begini genting, begini serius antara Perdana Menteri dan Yang di-Pertuan Agong, maka kita terpaksa cari jalan untuk penyelesaian daripada keadaan yang begitu genting dan begitu serius. Saya menyatakan pendirian ini untuk kepentingan negara, kerana kita tak mahu pentadbiran yang terganggu-gugat. Pentadbiran mesti berjalan dengan lancar demi kepentingan rakyat. Kita tahu rakyat menghadapi satu ketika yang amat susah. Rakyat ramai yang menderita pada masa ini. Jadi kita perlu kepada satu pentadbiran yang boleh berjalan dengan lancar, licin dan dapat menyelamatkan negara daripada pandemik COVID dan juga daripada keadaan ekonomi yang semakin meruncingkan. Terima kasih. Ya, pertamanya peletakan jawatan Perdana Menteri ini urusan dengan Yang di-Pertuan Agong, dan terpulanglah pada Yang di-Pertuan Agong untuk menamakan seorang lain yang pada pendapat Tuanku Agong boleh mendapat command majority daripada kalangan ahli-ahli parlimen. Itu peruntukan dalam perlembagaan. Dia terpulang pada Tuanku Agong untuk menilai sesiapa yang paling sesuai untuk mengisi jawatan sebagai Perdana Menteri. Kedua, soal kedudukan ini kita belum pasti lagi sebenarnya, melainkan ada undian di Dewan Parlimen. Ini barangkali betul, tetapi kita tak tahu lagi, melainkan ada pengundian di dalam Dewan Parlimen, dan Tuanku Agong juga dalam buat penentuan ini, dia kena buat penilaian dasarkan pada siapa yang ada sokongan majoriti di kalangan ahli parlimen. Di mana saya nyatakan pendirian saya ialah untuk menyokong kerajaan Perikatan Nasional, ya, tetapi bukan Perdana Menteri, atas penerangan saya telah berikan tadi. Tidak, dia tak melibatkan semua ahli parlimen, dan ahli parlimen ada budi bicara untuk membuat keputusan masing-masing. This kind of pendapat yang berbeza jugalah kalangan, tapi umumnya bersetuju bahawa kita terus sokong kerajaan Perikatan Nasional, dan tentang jawatan Perdana Menteri ada pendapat yang berbeza atas ni. There will be no confidence, no. Saya tak percaya akan ada usul sedemikian. Okay? You clear? Not clear. Kita tengoklah kalau ada usul nanti. Saya akan tentukan pendirian nanti. Ya. Saya pun tak tengok lagi apa usul dia. Ya.
Sorry, apa dia? Tak tahu lagi. It is quite academic. Kita tengoklah apa dia perkembangan nanti pada hari Isnin nanti. Tapi pendirian saya juga ialah ordinance darurat ni mesti dibentangkan dalam parlimen, mesti dibahas dan mesti diundi. Itu peruntukan perlembagaan dan itu juga kehendak Tuanku Agong. Jelas bahawa itu salah satu daripada perkara yang amat dituntut, dititah oleh Yang Tuan Agong bukan sekali, tetapi 3 kali dia titah atas perkara ini. Dia letakkan tak memadai dengan tafsiran Perlembagaan 150 Ceraian 3 sebab dalam peruntukan itu disebutkan bahawa mesti dibentangkan, must be laid before both houses dan if not revoked earlier, maknanya kalau tak ada revocation, dan kita tahu revocation kali ini tak lengkap dari segi prosesnya sebab tak dapat perkenan Yang Tuan Agong, maka Parlimen ada kuasa untuk annul, maknanya membatalkan ataupun meluluskan. Jadi saya mentafsir peruntukan 150 Ceraian 3 ni bukan saja secara peribadi, tapi saya juga bincang dengan beberapa peguam yang tahu tentang undang-undang berkaitan dengan perlembagaan, constitutional lawyers. Jadi mereka berpendapat bahawa tafsiran saya itu adalah tepat. Bila sampai pada pada hari Isnin nanti, ialah memanglah kita semua tak setuju. Saya punya pendapat pendirian saya dalam posting-posting saya memang jelas. It's not expired yet because Yang Tuan Agong has not annulled them. But the time limit is on the 1st of August, yes. You're right on that score. So they're trying to say that it is academic. This is it, you see. But by right, it should have been done earlier. This is what is Yang Tuan Agong punya kemuskilan. That's why he's so disturbed about it. It was never given a chance to be debated in Parliament, you see. All right? What is going to happen? I know you said it's up to the king, who will be the next prime minister who commands the majority. But what's going to happen? Because, the king can appoint, but he cannot fire. So what's going to happen if no action from the prime minister after? We'll see what happens, but on the question of principle, saya terpaksa menyatakan pendirian saya lah. This is a question of principle. What happens will happen in due course. I cannot speculate, but I have to state my pendirian saya. Pendirian saya berdasarkan pada prinsip. Prinsip yang saya pegang, iaitu saya telah angkat sumpah setia pada perlembagaan. Saya pertahankan perlembagaan. Inilah tafsiran saya terhadap perlembagaan dan saya tetap pertahankan. Saya tidak menyatakan perkara ini, melakukan perkara ini secara peribadi. Sebab sumpah itu sumpah yang berat. Wallahi wa billahi wa tallahi. Jadi sumpah berat tu saya junjung, saya pertahankan. Okey? Baik.